Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Yang dihormati pengurusi pada malam ini, Saudara Tun Haji Munir bin Zakaria Al-Fadil, Tuan Imam Al-Fadil Ustaz Sayyuti, barisan ahli dan kuasa masjid, dan tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sama-sama dapat hadir dalam masjid ini untuk menunaikan salat maghrib berjamaah yang sangat dituntut oleh Islam dan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Munir yang sudi menjemput saya untuk memberikan sedikit tazkirah kepada kita semua, yang mana dia telah menjemput saya banyak kali. Saya rasa tak sanggup nak main tempat ni kerana saya fahamkan tuan-tuan semua adalah orang yang terbaik daripada saya. Jadi yang ketiga ni, Tuan Haji telefon, hantar mesej kat saya, maka saya pun tidak boleh hadir jugalah. Tetapi sebagai sedikit kita kata tazkirah, ingat memperingati kita semua. Bukanlah saya untuk datang pada malam ini untuk nak mengajar tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, tapi sekadar untuk memberi peringatan untuk diri saya dan untuk tuan-tuan sekalian, sebagai kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini memberi manfaat kepada kita semua. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya dapat baca sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayusibu ummati da'ul umami faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam qala al-ashar wal batar wat takathur wa tanajush fid dunya wat tabaghud wat tahasud hatta yakuna al-bagh. Rawahul Hakim. Hadis ini yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Maka sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, penyakit-penyakit itu ialah terlalu banyak seronok, yang pertama. Yang kedua, terlalu mewah. Yang ketiganya, menghimpun harta sebanyak mungkin. Yang keempatnya, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Yang kelimanya, saling memarahi. Yang keenamnya, hasud menghasud sehingga jadi zalim menzalim.
Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang saya bacakan ini, Nabi SAW bersabda 1400 tahun yang dahulu, yang mana Nabi adalah seorang yang maksum. Nabi Allah Subhanahu wa taala pilih lantik, bukannya buat pilihan raya ataupun buat pengundian, tapi Nabi ataupun Rasul adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan pilihan manusia yang mencari siapa yang terbaik, tetapi Nabi dan Rasul-Rasul adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pribadi Nabi, syakhsiah Nabi semua telah termaklum, terpelihara, maksum daripada segala dosa. Dan kata-kata Nabi, sabda Nabi itu juga adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kata-kata seperti mana kita bercakap. Kadang-kadang kita semua bercakap ini kebanyakannya adalah lara, kosong dan banyak dosa. Adapun Nabi bertutur, la yantiqu anil hawa illa wahyu yuha, dalam Al-Quran. Janganlah Nabi SAW itu, engkau wahai Muhammad, bertutur melainkan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut kepada kita umat dia. Nabi menasihati umatnya banyak benda. Dia sayangkan kepada kita, maka dia memperingatkan kepada kita berbagai-bagai cara, berbagai-bagai bentuk untuk kita sebagai umat dia, umat yang terpilih, umat yang terbaik di kalangan umat-umat manusia ini. Maka Nabi SAW sentiasa memberi peringatan. Antara peringatan yang Nabi SAW peringatkan kepada kita ini ialah, inilah dia, supaya kita umat akhir zaman khususnya. Kalau zaman Nabi mungkin Nabi boleh lihat, boleh tengok, boleh tegur, boleh beritahu. Maka umat selepas Nabi Muhammad SAW wafat, umat Nabi Muhammad ini, iaitu terutama sekali zaman akhir zaman, zaman kita ini, yang mana pancaroba yang cukup banyak, maka Nabi memperingatkan kita berbagai-bagai. Antaranya ini dia, supaya kita berhati-hati, kita tidak terjebak, tidak termasuk dalam golongan yang Nabi sebut ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sebutkan dalam hadis ini, di antara hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Kita tuan-tuan berada di akhir zaman, pancaroba yang cukup hebat, dugaan yang cukup kuat, tapi Nabi telah letakkan kepada kita panduan-panduan, pedoman-pedoman untuk kita jaga supaya kita tidak termasuk dalam golongan ini. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hashr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa makna bertakwa tuan-tuan? Kita sedang selalu mendengar setiap hari Jumaat, paling kurangnya seminggu sekali. Ittaqullah maknanya kita buat apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh kerjakan. Apa dia tuan-tuan? Untuk diri kita Tuhan suruh sembahyang, jaga akhlak, jaga adab-adab. Kalau kita seibu bapa, ibu bapa, kita ada rakyatnya, kita ada rakyat kita. Kalau kita tubuh badan kita, kita ada rakyat dalam diri kita. Jaga diri kita dulu. Apa dia diri kita tuan-tuan? Kita jaga apa yang Tuhan amanahkan kepada kita, iaitu kita jaga solat kita, kita jaga aurat kita, kita jaga tubuh badan kita daripada segala penyakit-penyakit
Itu amanah yang Tuhan letak pada hati kita untuk suruh kita buat. Kalau kita laksanakan, maka kita telah melaksanakan apa yang Tuhan suruh. Kepada rakyat kita, rumah tangga, kita ada isteri, kita ada anak-anak, maka kita pastikan isteri kita itu duduk di bawah jagaan, peliharaan, arahan Allah Subhanahu wa taala. Jaga auratnya, pertuturannya, hormat kepada ibu bapa, hormat kepada suaminya. Dan kita pastikan isteri pula jaga didik anak-anak dengan baik, dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang baik. Maka kita telah laksanakan arahan Allah, ittaqullah tadi, tuan-tuan. Kepada masyarakat, ittaqullah juga kita mesti laksanakan. Kita tidak boleh dalam masyarakat kita tidak laksanakan ittaqullah tadi. Apa dia yang semampu kita buat? Kita jaga tutur kata kita supaya jiran kita, sahabat kita, tetangga kita itu, masyarakat kita tidak menjadi perseteruan. Apa dia? Jaga lidah kita daripada kita mengumpat orang, jaga lidah kita daripada kita mengata ke orang, jaga lidah kita daripada mengadu dombakan orang. Maka kita telah laksanakan ittaqullah tadi. Lagi ittaqullah, melaksanakan apa yang Tuhan suruh, menjauhi apa yang Tuhan larang. Ittaqullah, jauh Tuhan larang. Jangan duduk kacau rumah tangga orang, jangan duduk ambil tahu hal rumah tangga orang. Ambil tahu di sini maksudnya benda yang tidak berkaitan dengan kita. Kita laksanakan ittaqullah dalam masyarakat, dalam negeri, dalam negara. Kalau kita sebagai orang bawahan, kita ada tugas kita dalam melaksanakan ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat. Tuhan sebut lagi, wal tanzur nafsum ma qaddamat. Engkau lihatlah, dan engkau jangan lupa engkau lihat persiapan engkau. Wal tanzur nafsum ma qaddamat, yang kau sedia untuk, yang kau akan sediakan bekalan engkau pada hari ke depan, yaitu hari akhirat. Tuhan suruh kita buat persiapan bekalan kita, tuan-tuan, untuk hari depan, hari akhirat. Hari ini kita manusia buat persiapan kita di dunia ini seolah-olah kita tak mati dah. Kita buat persiapan hari ini, tuan-tuan, manusia yang buat persiapan untuk dunia ini cukup hebat. Berkait dengan hadis Nabi yang saya bacakan ini, tuan-tuan. Penyakit umat-umat dahulu yang punah rana, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bala kepada mereka itu kerana mereka ada penyakit-penyakit ini. Yang mana penyakit ini sekarang ini sedang diwarisi oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persiapan manusia kepada hari yang dia nak hidup kekal abadi, dia lupa seketika. Dia manusia ini dia telah berpulun kepada hak nak hidup saat ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ada bersabda, bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun, dan beribadatlah kamu seolah-olah kamu itu hidup, akan meninggal, akan mati esok hari. Atau kamu qala hadis. Tuan-tuan, ada banyak ulama menghuraikan hadis ini pelbagai sudut. Saya tertarik kepada tubuh saya dan hurai hadis ini. Setengah ulama dia menghuraikan hadis ini, dia kata, maknanya Rasulullah suruh kita cari Islam, suruh kita cari dunia, jangan tertinggal dunia. Usaha semua dunia ini. Tetapi tubuh saya menghuraikan, cari dunia yang Nabi SAW sebut ni, carilah kamu dunia seolah kamu akan hidup 1000 tahun ni. Makna carilah kadar, ya. Sebab kamu nak hidup seolah kamu nak hidup lama lagi. Tak ada hari ini, esok dah lagi, tak ada esok, lusa dah lagi. Hak Nabi kata, ibadatlah kamu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Makna hak ni nak kena puluh sungguh-sungguh. Pasal apa? Kamu kena anggap esok nak mati dah.
Pas esok nak mati, buat apa kamu duduk balik? Itu tuku saya gurau macam tu. Maknanya hak ni, dah kamu nak mati esok, hak ni lah kena puluh sungguh-sungguh, buat ibadat sungguh-sungguh. Hak dunia ni jangan pulun, sebab kamu nak hidup lama lagi, ada masa lagi. Tapi tak boleh tinggal terus, jangan duk pulun ibadat sampai tinggal dunia, sebab kamu nak hidup. Kamu kena cari juga ibadat, keperluan kamu di dunia ini untuk kamu, persiapan kamu kehidupan. Tapi jangan kamu pulun seolah kamu nak mati esok ni hak dunia ni. Tetapi manusia hari ini, akhir zaman, dia bertukar, orang kata apa, terbaik kurang. Hak dunia ini dia cari sungguh-sungguh manusia. Penyakit yang diwarisi oleh umat dahulu kepada umat Nabi Muhammad sekarang ini di akhir zaman ini, yang pertama tuan-tuan, ialah terlalu banyak seronok. Hari ini kita tak dapat nak elak macam mana nak buat. Dalam rumah kita tak cukup dengan 6 siaran yang hak rasmi kerajaan bagi ataupun hak swasta duduk dalam TV kita itu, kita boleh beli beratus siaran. Tak cukup dengan hiburan dalam rumah, hiburan di luar rumah. Hak tu tuan-tuan, kita tengok bagaimana manusia cukup berebut-rebut kepada hiburan ini, Masya Allah. Cuba kita bayangkan. Saya tak nak tengok, bukan nak kata saya warung, saya tak warung. Bukan sebab kita tak minat, tak dan sama. Hak cerita Maharaja Lawak tu tuan-tuan, hadiah ada berapa nama pertama tuan-tuan? Johan Maharaja Lawak 500,000. Wallah alam betul tak betul. Cuma dalam sahabat dia sebut itu, Johan untuk Maharaja Lawak ini 500,000. Tuan-tuan, syarikat ni adakah hanya semata-mata nak bagi penaja, nak bagi semata-mata 500,000 dekat orang itu? Tak tuan-tuan. Siapa yang bagi saran itu, syarikat itu, penaja itu, dia mesti ada income kat dia untuk dia support. Macam contoh saya nak buat tuan-tuan, kita nak buat apa nama, macam sekolah saya nak buat hari Ihtifal 30 bulan, Hari Anugerah Pelajar Cemerlang. Kita nak buat buku buku program. Di belakang buku program tu kita cari iklan sumbangan. Siapa nak iklan, RM100, hak muka depan ada berkala yang cantik, RM500. Orang nak sumbang RM500 untuk buku cenderahati, buku program itu, semata-mata nak sumbang RM500 kan? Dia ada biaya fikir panjang. Program ni kalau dia nak tengok dulu, program ni besar ke kecil, dia punya orang yang ada. Kalau audien dia ataupun ramai tu sampai beratus orang, dan yang ramai tu luar kawasan, sebukan dekat kawasan sekolah saya di kawasan Pokok Senang. Bukan kawasan Pokok Senang saja, yang pi hadir itu kawasan Langgar, Alostak, Pendang, Sungai Petani. Maka dia baca perkembangan iklan dia sampai sana, tentulah ramai pelanggan yang membaca, dan mungkin income dia ataupun sasaran dia banyak, maka dia sanggup bagi 500. Kalau dia tengok yang masuk program itu hanya sekitar orang Pokok Senang, dia takkan bagi 500. Dia hanya ambil untuk hak RM1, hak RM50, hak RM20, hak yang tiga, hak yang suku-suku itu saja tuan-tuan. Jadi begitulah juga kepada hak sasaran Johan Maharaja Lawak ini, RM500 ni, makna dia nampak orang yang masuk itu ramai melihat hiburan. Dan kita tengok orang yang membuang masa dengan mengikuti program ini cukuplah banyak. Jadi itu satu penyakit yang mana Allah Subhanahu yang Nabi SAW gambarkan dalam hadis ini, bentuk hiburan, contoh, bukan salah, tetapi nak habaknya banyak perkara itu yang boleh melalaikan. Yang kedua, persiapan bekalan yang kita nak bawa pergi ke akhirat yang kekal abadi ini tuan-tuan, yang mana manusia telah semakin hanyut, semakin lupa, yang kita nak kena jaga.
Kadang-kadang kita boleh jaga tang kita terlupa tentang rakyat kita dalam rumah tangga kita. Dia boleh menghabiskan masa, membazirkan duit dan sebagainya untuk perkara-perkara yang macam itu. Yang kedua, tuan-tuan, Nabi pesan dalam hadis dia ialah terlalu mewah. Baik, hari ini orang bercakap dalam masalah tekanan hidup. Sana kena bayar, sini kena bayar. Itu bagi orang yang hidup macam kita, tuan-tuan, kita rasa tekanan kehidupan kita. Pi kedai beli beras kena bayar lebih, pi buh minyak kena bayar lebih, pi naik jalan raya kena bayar lebih. Kita yang bawah ini kita rasa tekanan. Tetapi ramai lagi, tuan-tuan, kita pergilah di mana-mana tempat, suasana kehidupan mewah ini kadang-kadang cukup hebat, sehingga kan dengan keadaan kehidupan yang rasa mewah ini, tuan-tuan, dia akan jadi apa? Dia akan jadi berlomba. Tuan-tuan, kalau kita di kawasan kita di negeri Kedah ni mungkin persaingan itu kuat. Kalau kita pergi di bandar-bandar besar, di Kuala Lumpur, manusia dengan sebab mewah, nak kejar mewah ini, dia lupa halal haram. Dia tengok jiran sebelah dia itu pakai kereta besar, maka tekanan daripada keluarga dia, kita lama dah pakai kereta ni, kawan-kawan kita dah tukar kereta selalu. Maka hak si suami yang termakan pujuk isteri, termakan pujuk anak-anak, malulah ya dah ambil cek dia selama ni kereta bawa kereta petang saga. Hak kawan-kawan naik kereta paling kuat, apa nama paling kurang, Awanza paling kurang. Maka dia berlumba, tuan-tuan. Dia berlumba untuk mengejar kekayaan tadi sehingga sanggup menipu, sanggup menekan, sanggup mengambil benda-benda yang haram dalam kehidupan. Hari ini itu yang berlaku di akhir zaman. Kalau dia cari kesenangan dengan cara yang baik dan tanpa dia lupa tentang akhirat, alhamdulillah. Contoh seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, tuan-tuan, kita semua tahu. Orang jutawan, dan Nabi pun tak larang, Abdurrahman, jangan duk cari dunia, tumpu pada akhirat. Nabi tidak larang. Sebab apa? Abdurrahman cari dunia untuk titian dia ke akhirat. Apa yang dia tak sumbang. Habaq, bila mana Nabi SAW tu buat tawaran untuk manusia, umat ni, tentera Islam ataupun umat Islam ketika itu nak berperang di Yarmouk, memerlukan banyak harta, wang ringgit, maka Abdurrahman bin Auf tanpa teragak-agak dia membahagikan sebahagian harta dia untuk fisabilillah. Maka kata tu guru saya, dunia kalau kita nak cari, kita dapat, kita buh di tangan, jangan buh di hati, buh di tangan. Carilah banyak mana pun tak salah. Tapi tuan-tuan, dunia, harta, buh di tangan. Pasal apa buh di tangan, dia tak suruh buh di hati? Pasal bila buh di tangan senang nak dapat. Tapi bila buh di hati, tuan-tuan, sebab tu kalau anak-anak muda bercinta, tuan-tuan, mak pak tak kenal kat budak perempuan ke budak lelaki, dia tak kira lah. Pak tak kenal ke tak kenal, dah sanggup pergi dari di siam. Pasal duduk di hati lah. Kita tak tahu, ni perempuan hang nak jadi bini hang ni hitam. Dia kata tak ada, putih. Siapa kata hitam? Dia nampak putih. Pasal apa? Hati dah duduk di sini lah. Cinta dia tu. Kita nak cari hak elok, hak lawa, hak apa semua, dia tak mau. Dia nak hak dia juga, walaupun kawan tu, orang tu susah. Tu sanggup tukar agama, kita dengar dulu cerita, sanggup pergi ikut India, ikut Cina, ikut Kristian. Pasal apa?
Benda duduk di hati. Dunia bila duduk di hati, bila mai sedikit tawaran tabung ke apa ke, dia nak lepas, susah nak lepas dalam tabung tadi. Semua sebab apa? Dia fikir. Allahumma shalli ala sayyidina. Itulah yang kita takut. Astagfirullahaladzim. Penyakit kemewahan dunia ini, manusia hari ini sedang mencari dunia, kemegahan dunia, hiburan, keseronokan, kemewahan dunia ini dia berkaitan. Berbalik kepada ayat Al-Quran tadi, persiapan Tuhan sebut, Tuhan peringatkan kepada kita, tuan-tuan, apabila wahai orang-orang mukmin, orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan kamu tengok persiapan kamu untuk bekalan hari akhirat kamu, kehidupan kekal kamu di akhirat. Orang yang nak cari kemewahan, iaitulah kemewahan untuk akhirat. Kita tiru, kita boleh nak cari mewah, tapi tiru macam mana sahabat Nabi, tiru macam mana orang-orang yang soleh, yang kaya. Imam Abu Hanifah orang kaya, tuan-tuan. Dia orang senang, duit banyak, tapi hari-hari bila dia keluar ke tempat pengajian dia mengajar, dia bawa uncang-uncang emas, duit dia dirham dinar ni, dia bagi sedekah dekat orang ramai. Dia balik daripada tempat pengajian dia, nak balik rumah, dia sedekah. Bila mana pemerintah zaman itu bagi hadiah kepada dia, dengan sebab dia ilmu dia, dengan dia mengajar apa semua, berapa ratus dinar, berapa ribu dinar yang dia terima hari itu, dia sedekah semua kepada Allah. Itu kekayaan yang diimpikan oleh, yang disuruh oleh Islam. Saya sebut ini, tuan-tuan, bukan nak sebut kepada tuan-tuan, sebab saya kata di awal tadi, saya nak beritahu zikirah, nak beri pakat-pakat peringatan untuk diri saya dan untuk tuan-tuan. Bukan saya sedar-sedar nak sebut pakat pada tuan-tuan, tak. Kita pakat-pakat jaga apa yang disebutkan ini. Sebab hadis ini Tuhan dan Nabi SAW sebut ini untuk kita semua, termasuk saya sendiri, tuan-tuan. Seterusnya Nabi SAW sabda lagi dalam hadis dia ini, menghimpunkan harta sebanyak mungkin. Itu penyakit orang zaman dahulu yang ada zaman sekarang. Allah, orang hari ini tak kira lah, seperti saya sebut awal tadi, halal, haram, rasuah. Hak yang dah kaya, dah penat lagi menjadi kekayaan kaya dia. Kita tengoklah, tuan-tuan dapat tengok sendiri, bayang sendiri, boleh lihat sendiri apa yang berlaku dalam dunia kita hari ini. Hak orang kaya bertambah kaya. Kalau boleh tengok kepada kehidupan dia, harta dia tu 5 keturunan tak habis, jutawan dalam bank. Tapi pasal apa dia pulun dengan umur yang dah tua dah, 80-an, 70-an. Kalau ikut kekayaan mereka ini, dia ini dah hebat. Anak-anak semua jutawan, tapi pasal apa dia masih, manusia ini masih mencari kekayaan dunia. Itu penyakit yang berlaku pada dunia akhir zaman. Seterusnya, tuan-tuan, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Penyakit ini kita nak kena jaga. Dia tipu menipu ini, peringatan ini mungkin kita tidak berlaku zaman pada kita, mungkin berlaku pada orang lain yang kita tahu. Hak yang tipu dia sidut, jelas dia sidut apa nama jual beli itu cerita lain lah. Ni hak tipu bang harta yang sembunyi waris, umpamanya bila ibu bapa meninggal, tinggal sedikit harta, dia anak jantan, maka dia tinggal. Dia tengok hak perempuan semua, apa nama dia, adik-adik, kak-kak dia, maka dia pergi habaq ke dekat pejabat faraid, saya ada 4 beradik ya, padahal ada 7 beradik. Maka dia makan, dia berebut, sanggup tipu kerana nak dapat harta. Ini banyak berlaku dalam zaman kita. Wattaqullah, Allah Subhanahu wa taala ulang lagi sekali, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Takutlah kamu kepada Allah
beringatlah kamu kepada Allah, ikutlah Allah, ikutlah ajaran Allah Subhanahu wa taala, jauh tinggalkanlah larangan-larangan tegahan. Wallahu khabirun bima ta'malun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu buat. Tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang seterusnya tuan-tuan, saling memarahi. Hari ini dalam hadis Nabi yang lain, saya tak ingat, tak hafal matan, Nabi menyebut dalam hadis yang lain, akhir zaman akan berlaku orang yang kemudian mencela orang yang terdahulu. Mana hari ini kita dengar ramai dah kita orang zaman sekarang ni mencela para sahabat, mencela para alim ulama. Lepas kata mazhab-mazhab ni tak betul, kena ikut mazhab yang macam ni, mencela Imam Abu Hanifah, mencela Imam Syafi'i, mencela Imam Ahmad bin Hanbal. Orang zaman hari ini tuan-tuan telah mencela ulama-ulama silam dahulu. Dah berlaku bertepatan dengan hadis Nabi, mencela para sahabat, mempertikaikan para sahabat, mempertikaikan para alim ulama. Ini takut. Jadi orang yang tak mengaji ke orang yang dia perilalat. Pasal apa? Betul. Sedangkan padahal Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal ini ialah ulama yang lama, ulama yang rapat dengan Nabi, dengan zaman Nabi. Tiba-tiba orang zaman akhir zaman ini dia mula mempertikaikan ilmu, amal ibadat mereka dan sebagainya. Jadi ini kita nak kena banyak ingat pesanan Nabi SAW. Dan yang terakhir tuan-tuan, hasud menghasud sehingga jadi zalim. Hari ini tuan-tuan, manusia dah jadi keliru, manusia dah jadi pening, terutama hak yang tak mengaji. Hak mengaji mungkin dia boleh. Apa dia tuan-tuan? Hari ini kalau kita tengok suasana masyarakat hari ini, dunia hari ini, apa yang amalan yang dilakukan oleh para alim ulama sedang dipertikaikan. Dia cuba nak bawa fahaman dia. Itu dia hasud menghasut ni supaya benci kepada alim ulama, benci kepada para sahabat, amalan mereka, maka dia nak bawa amalan dia sendiri. Kalau kita buka WhatsApp, buka internet, macam-macam timbul, macam-macam pembalahan yang berlaku. Maka kita peganglah, kembalilah kepada, rujuklah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW untuk nak cari pembetulan. Maka tuan-tuan, penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Nabi SAW ni, dia ada ubat dia. Penyakit ini kalau kita tak ubat dia, dia akan rosak. Punca yang boleh menjadi penyakit ini ada kepada manusia tuan-tuan, yang hak penyakit umat Nabi dahulu, yang diambil, yang diguna pakai, yang ditiru oleh umat Nabi Muhammad ini. Punca dia ialah hati. Hati tak bersih. Hati tak bersih, puncanya dia banyak seronok. Hati tak bersih daripada mana? Daripada makanan. Hati tak bersih, punca daripada mana? Daripada mata. Makanan-makanan yang haram. Hari ini istilah hak halal macam-macam, pada sedangkan benda tu haram. Kalau kita tengok masyarakat dari segi makanan tuan-tuan, nak beli, kalau kita ikut di kedai-kedai tertentu tu, kadang-kadang kita pasal dia makanan itu tuan, bukan nanti sembelih tu pun, kita sembelih, kita baca, kita nak sembelih baca bismillah. Cara masakan pun nak kena jaga supaya nak bagi bersih.
jaga bersih cara makanan tadi. Kalau hak ada goreng bihun dengan rambutnya yang aurat tak jaga, bermakna dia tak bersih. Walaupun dia basuh tangan bagi bersih, cuci dengan sabun, tapi peribadi dia, akhlak dia, Islam tadi tak bersih, maka makan yang kita makan tadi tidak ada keberkatan. Tuan kena jaga juga hati. Mata tengok benda-benda yang tidak baik pun lebih daripada hati yang kotor. Telinga pendengaran, perut kita daripada benda-benda yang tidak baik. Maka kata ulama, penyakit hati ni dia terbit 4 benda daripada 4 perkara. Pertama, terlebih makan. Makan lebih pun dia hati dia jadi buta juga. Bila makan lebih dia mengantuk. Bila mengantuk kan lena otak dia menjadi beku. Bila otak beku tu lah mai, sebab tu kita heran pasal apa otak beku ni, yang hak ayah pin orang beribu orang turut pasal otak beku. Otak tak ada nak fikir. Pasal apa Rasul Melayu orang boleh ikut? Otak beku, makan terlalu banyak, dia tak boleh nak fikir. Ada Rasul Melayu pula tadi. Yang keduanya, terlebih melihat yang hak terlajak, yang hak dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, ringkas, masa dah sampai. Yang ketiganya terlebih bercakap pun terlebih juga pembahaya juga tuan-tuan. Dan terlebih ni, bila terlebih banyak bercakap, dia dah keluar benar-benar hak lara-lara, hak mencarut, hak yang kotor-kotor. Sebab tu Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia bercakaplah benda-benda baik ataupun dia diam. Tapi dia pun kadang-kadang ada jahat juga syaitan ni, dia hasut pula. Kawan kita tu diam tu bersepah ni, tidak nak bergelak sakat. Padahal dia diam sebab dia dengar hadis Nabi ni, dia takutlah, namanya takut. Mai kawan dia cucuk pula, tidak, hari-hari dia dah bawa mai cerita, hari ni dah slow pula dah. Dia kena hantu raya mana sampuk dia. Nak tunjuk warak mana pula dah mai kena ni. Kita pun sebab salah pula, kita pun cakap merapu pula. Yang keempatnya, terlebih berkawan. Terlebih berkawan ni maksudnya dia kawan tak kira siapa. Dia tak kira hak elok tak elok, dia kawan semua. Kawan ni tuan-tuan, ulama sebut dia ada 4 jenis kawan, 3 jenis kawan. Cari hak mana yang terbaik kawan. Pertama, kawan yang diibaratkan macam makanan. Kawan yang kita maksud manusia yang berkawan, yang ibarat kawan itu macam makanan, iaitulah makanan kan benda yang kita mesti makan. Kalau tak makan, kita lembek, kita tak larat, kita tak bermayar. Maka makanan itu benda mesti pada kita. Makanan itu menjadi pengubat kepada kita. Hak ni kata ulama, nak cari kawan yang macam kita buat ibarat macam makanan. Maknanya apa yang kita buat, dia boleh memberi kebaikan kepada kita. Kita nak buat jahat, dia kata, hang tak nampak ke Tuhan pati perangai hang duk pergi kedai kok, hang duk minum minyak, duk ketum, hang duk pergi kedai karaoke. Hang tak malu ke anak-anak hang duk sak aja? Hang nak bawa perempuan lagi, hang tak malu ke? Orang pergi ke hantuk lah, tok buat lah. Maka dia pun sorot. Kawan ni, kawan yang kedua kata ulama, ibarat macam ubat. Ubat ni kita makan bukan makan hari, kita makan waktu terdesak ya. Kalau dia penyakit jantung, kita ada time dia. Bukan boleh makan syok-syok, macam makan nasi, macam makan makanan. Ubat kita makan hanya waktu ada ketika. Kalau jantung sehari 3 kali, 3 kali tu je tak boleh lajak, 4 kali tak boleh lajak. Ini aku nak makan 5 kali, nak bagi cepat, tak boleh juga. Nak kurang pun tak boleh. Hak ni nak cari kawan macam ubat ni,
Yang ulama ibaratkan macam ubat ni, hak ni ialah sahabat, kawan yang kita boleh macam orang menega ni. Menega dia cari kawan macam ni lah. Orang bagi untuk hanya untuk macam orang yang menega ni, kawan yang macam ni. Maknanya dia cari kawan, cari pelanggan, cari orang yang boleh hanya waktu perniagaan dia saja. Dia jangan lebih daripada tu. Hak yang ketiga, kawan yang ulama ibaratkan macam penyakit. Penyakit ni kita, siapa yang mau cari penyakit? Semua tak mau. Nah, kalau boleh nak elak penyakit, nak lari dari penyakit gout ke, penyakit cimaneh ke, kita nak lari dari penyakit. Ulama ibaratkan kawan yang macam penyakit ni ialah kawan yang fasik, kawan yang munafik, kawan yang jahat. Maka kawan yang macam ni jangan percari, jangan duk pergi dekat dengan dia. Jauh, lari jauh. Macam mana kita lari daripada penyakit-penyakit. Maka jika kita pandai pilih kawan, maka kita akan selamat. Nabi disebut dalam hadis dia, nak tengok iman seseorang itu, tengoklah kepada siapa yang dia berkawan. Kalau dia berkawan dengan orang yang baik, maka dia akan jadi baik. Kalau dia berkawan dengan orang yang jahat, dia akan jadi jahat. Maka Nabi kata, tengok iman seseorang itu, tengok pada siapa yang dia berkawan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dimati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup untuk sekadar tazkirah kepada kita semua pada malam ini. Saya rasa tunailah hajat Tuan Haji Munir yang menjemput saya 2-3 kali, dan saya pun mohon maaf sekiranya apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan pada malam ini tidak menepati maksud yang dihajati. Hanya sekadar itu yang saya mampu untuk memberi tazkirah kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Untuk diri saya sendiri khususnya, mudah-mudahan kita ini terhindar, terlepas daripada penyakit-penyakit di akhir zaman ini yang terlalu banyak, yang mana antaranya seperti yang saya bacakan dalam hadis tadi, 6 penyakit ini. Mudah-mudahan kita mendoakan semua supaya kita tidak termasuk dalam golongan ini. Kalau termasuk pun kita jadikan, kalau kita cari kemewahan yang sebagai jambatan kita untuk akhirat, itulah. Atau kalau kita nak cari keseronokan yang untuk akhirat, itulah yang saya dapat sampaikan pada malam ini. Sekali lagi saya mohon maaf sekiranya bahasa yang saya sampaikan ini tidak faham ataupun terkasar bahasa. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة في قلوبنا وابدلنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.